Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Alhamdulillah, selamat datang dan kita bertemu kembali dalam Bijak Matematik bersama dengan Cikgu Rauf di TV Sufi. TV Sufi Kids, kebahagiaan universal. Okey, baik. Sebelum kita mulakan perkongsian kita yang seterusnya, seperti biasa, hari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Imam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan juga guru-guru kita, ibu bapa kita, mudah-mudahan mengalir keberkatan kepada diri kita dalam kita menuntut ilmu. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Baik, episod kita yang sebelum ni, kita dah belajar, kita dah tahu mendarat. Sebelum itu kita dah tahu asas nombor. Jadi untuk episod kali ni, cikgu nak ajak kita semua mendalami satu lagi disiplin asas penting dalam matematik, iaitu bahagi. Baik. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, cikgu nak kita sama-sama recall, kita sama-sama ulang kaji. Kita kata sama-sama kita ulang kaji kembali apa yang kita dah tahu tentang darab. Darab seperti yang kita telah belajar pada episod sebelum ni. Kalau yang belum tahu tu, belum tengok episod sebelum ni, nanti tengok balik dekat tvsufi.com. Kita ada cikgu perkongsian dia. Apa yang kita dah tahu, darab sebenarnya terdiri daripada kumpulan dan juga ahli. Kuli ingat kata itu kuli, kumpulan dan ahli. Iaitu kalau kita nampak ayat matematik, contohnya kita nampak 4 darab dengan 3. Maksudnya 4 ni apa? 4 ni ialah kumpulan. 4 ini ialah kumpulan. Yang 3 ini ialah bilangan ahli yang terdapat dalam setiap kumpulan. Maknanya ada 4 kumpulan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 3 ahli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dapatlah di situ jumlah keseluruhan ahli ialah 12. Begitu. Jadi itu ialah darab. Jadi darab juga kita simpulkan sebagai penambahan berulang. Maksudnya ada 4 kumpulan dan tiap-tiap kumpulan tu ada 3 ahli, bermaksud 3 tambah 3 tambah 3 dan tambah 3. Jadi kita dapat 12. Jadi itu ialah darab. Jadi darab ialah kita dapat simpulkan sebagai penambahan berulang yang terdiri daripada berapa jumlah kumpulan dan berapa ahlinya dan berapa jumlah bilangan keseluruhan ahli. Itu darab. Baik, sekarang kita nak pergi kepada bahagi. Nak pergi kepada bahagi. Baik, secara umumnya bahagi bermaksud adil pun sama rata. Adil dan saksama. Adil dan saksama. Contohnya, contoh bagi di sini, katakanlah kita ada jumlah gula-gula. Sejumlah gula-gula. Letaklah gula-gula di sini. 1 gula-gula, 2 gula-gula, 3 gula-gula, 4 gula-gula, 5 gula-gula dan 6 gula-gula. Baik. Kita ada 6 gula-gula. Kita ada 6 gula-gula yang kita nak berikan kepada 2 orang rakan. 2 orang rakan. Ini rakan kita yang pertama. Rakan yang pertama, orang Lidi. Rakan
yang pertama, kemudian rakan kita yang kedua. Okey, ada 6 gula-gula. Kita nak berikan kepada rakan-rakan kita ni. Ada 2 orang. Ingat, bahagi bermaksud mestilah bersifat adil. Okey, bersifat adil. Adil maksudnya apa? Adil maksudnya sama rata. Okey, sama rata. Okey, mestilah bersifat adil dan juga sama rata. Maka apa yang kita lakukan ialah pernah tengok cerita piramid tu kan? Satu untuk engkau, satu untuk aku, satu untuk engkau, satu untuk aku kan? Okey. Jadi begitu yang kita nak lakukan kepada 2 orang rakan kita. Kita ada 6 biji gula-gula. Di sini tadi kita ada 6 gula-gula. Kita nak agihkan sama rata, mesti adil kepada dua orang individu. Jadi satu untuk kau, okey, satu untuk aku, kan tu kalau cerita piramid tu, satu untuk kau, satu untuk aku, satu untuk kau, satu untuk aku. Okey, baik. Jadi kat sini kita dapatlah, saksikan, tiap-tiap satu orang akan dapat berapa gula-gula? Tiap-tiap satu orang ni tadi kita akan dapat 3 gula-gula kan? 3 gula-gula. Ini bermaksud secara umumnya kita katakan kat contoh yang cikgu berikan di sini. Okey, contoh yang cikgu berikan di sini bermaksud 6 dibahagikan kepada 2, kita dapat jumlahnya ialah 3. Okey. Okey. Boleh tu? Boleh. Okey, tarik nafas dulu. Okey, lepas. Okey, ini asasnya ya. Ini asasnya. Cikgu tunjuk ni kat atas ni. Okey, ini ialah asas dulu. Okey, faham dulu kita ada 6 jumlah keseluruhan gula-gula. Okey, ini kita ada 2 individu yang kita nak beri. Okey, dia mesti bersifat adil ataupun sama rata. Jadi kita berikan setiap satu orang satu, kita dapatlah 3. Jadi kat situ kita dapat kesimpulan bahawa 6 bahagi dengan 2 kita dapat 3. Okey, begitu. Dia ini asas umum. Okey, baik. Sekarang kita cuba sesuaikan dengan konsep yang tadi, yang konsep darab tadi, supaya kita tidak terlampau terkeliru. Okey, kita tidak ni. Okey, kita tengok tadi masih lagi gula-gula ni tadi. Okey, jadi cikgu kata tadi darab tadi ialah kumpulan dan juga ahli. Dia dapatlah jumlah keseluruhan ahli. Jadi kalau kita tengok dekat di sini, okey, contoh di sini kita ada 6 jumlah keseluruhan gula-gula. Maksudnya jumlah keseluruhan gula-gula, keseluruhan ahli gula-gula. Okey. Cikgu nak kaitkan tadi supaya awak tidak rasa bahagi ini satu benda yang berbeza. Sebab ramai orang dia kata darab senang. Senang sebab apa? Rupanya sebab dia hafal 1 darab 2, 2 darab 2, 4 2 darab 2, 6. Jadi dia kata senang. Sebab yang tu boleh hafal. Bahagi dia tak boleh hafal. Rupa-rupanya dia sekadar hafal sahaja darab. Kita belajar matematik dan hafal, bukan matematik saja. Macam perkara lain pun dalam kehidupan kita beragama, kita tak nak menghafal saja. Dan kita solat, kita pun solatlah 2 rakaat sembahyang subuh, 4 rakaat sembahyang zuhur. Benda ni kita hafal saja, kita tak tahu pun maknanya tu. Jadi kita kurang menghayati solat kita. Susah nak dapat khusyuk. Sama juga dengan matematik. Okey, sama juga dengan matematik. Kalau kita sekadar hafal, kita tidak menghayati makna matematik tu untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian kita akan rasa susah sangat. Okey, jadi ini konsep darab tadi nak diaplikasikan dalam bahagi ni. Okey, baik. Okey, kalau tadi kita kata kumpulan ahli, kita kan darab, ingat darab tadi. Okey, darab tadi kan kumpulan darab ahli dapat jumlah ahli. Okay, sekarang ni jumlah ahli gula-gula yang ada ni 6. Okay, 6. Kita nak agihkan kepada 2 kumpulan. Ini orang ni kumpulan lah. 2 kumpulan. Dia 6 diagihkan kepada 2 kumpulan. Kita nak tahu tiap-tiap satu kumpulan dapat berapa ahli. Okay, dapatlah 3. Okay, tak dapat. Apa sebab ini gula-gula tiba-tiba ahli pula. Okey, cikgu bagi contoh lain. Jangan risau. Kita belajar sikit-sikit, pelan-pelan. Tak faham yang pertama, kita
kita boleh ulang kaji lagi. Okey. Memang lah ini dah senang je cikgu. Ya, betul senang, tetapi apa yang cikgu nak beri penekanan kat sini, kita kena faham konsep terlebih dahulu. Apa sahaja yang kita belajar, kita kena faham asasnya dulu, konsepnya dahulu barulah kita akan keluar dengan cara, teknik, kaedah yang pelbagai, yang pantas, yang cepat. Okey, baik. Cikgu bagi contoh di sini ya. Cikgu bagi contoh di sini, kita ada kita menggunakan ahli tadi. Kita ada dalam satu kumpulan yang besar, kita ada 8 orang ahli. Okey, 8. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Okey. 8 ini apa? Ini kita nak kaitkan dengan yang darab tadi. Yang darab yang kita darab belajar dah kan? Okey. Ini ialah jumlah seluruh ataupun semua ahli. Jumlah seluruh ahli. Okay, ini ialah jumlah seluruh ahli. Ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Jumlah seluruh ahli. Okey, ada 8. Baik, kita nak jadikan dua kumpulan. Okey, dua kumpulan. Okey, sebab kita buat pertandingan kuis. Jadi kita nak jadikan dua kumpulan. Satu kumpulan, dua kumpulan. Okey. Yang ini ialah kumpulan. Okey, ini ialah kumpulan. Ada berapa kumpulan kita nak buat? Ada berapa kumpulan kita nak bentuk? Kita nak bentuk dua kumpulan. Dua kumpulan. Okey, kita nak bentuk dua kumpulan. Jadi, yang kita nak cari di sini ialah ahli setiap kumpulan. Kita nak cari jawapan di sini ialah ahli. Okey, ahli setiap kumpulan. Okey, kita nak cari tu ahli setiap kumpulan. Baik, jadi samalah kaedah yang kita gunakan tadi. Kita kata tadi bahagi mesti bersifat adil dan sama. Itu sama banyak, sama rata. Okey, dia bermaksud di sini. Okey, kita tengok di sini. Satu orang masuk sini. Satu orang masuk di 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 sini. Dan satu orang lagi masuk di sini. Okey, dah habis dah. Satu orang dah. Jadi, yang kita buat ialah kita kira berapa satu kumpulan 4 ahlinya. 1, 2, 3, 4. Jadi, kita dapat ini 4. Ini juga 4. Jadi, kita dapat sebenarnya di sini ahli setiap kumpulan ialah 4 orang. Jadi, rumusan yang kita dapat simpulkan di sini ialah bahawa 8 bahagi dengan 2 sama dengan 4. Okey, lihat, faham yang konsep asas ini terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, bagus. Hebat semuanya ni. Okey, ada orang dia nak salin dulu. Tak apa, faham dulu. Sekejap lagi baru kita cara satu persatu kaedah dan teknik kita membahagi. Okey, boleh ambil pen dan kertas dulu. Okey, baik. Alright. Okey. Baik, tadi ini kita nampak di sini jumlah seluruh ahli, kumpulan dan juga ahli. Nampak tak perkaitan dia dengan darab tadi? Yang darab yang kita belajar episod sebelum ni. Kan? Darab tadi kumpulan ahli dapat dengan jumlah berapa? Seluruh ahli. Sekarang ini kita dah ada jumlah seluruh ahli, kita nak agihkan mengikut kumpulan. Okey, kita nak agihkan mengikut kumpulan. Okey, jadi bila kita agihkan, kita dapatlah ahli setiap kumpulan. Apa tadi ya? Itu perkaitan dia dengan darab. Jadi jangan kata dua benda yang berbeza, darab satu ni. Tak, bukan. Okey, ini satu. Sekarang cikgu nak buat pembuktian lagi. Cikgu suka belajar matematik ni dengan kita membuat pembuktian. Tidaknya kita
sekadar menghafal. Bila kita menghafal, kita tak faham konsep, kita tak boleh nak buat pembuktian. Tak boleh macam tu. Tu maksudnya kita belum betul-betul menguasai matematik. Kita belum betul-betul menghayati matematik. Bahasa dia lah. Maksudnya kalau cikgu nak bagi awak TP6 tu, kalau sekadar hafal tu cikgu berat sangat hati nak bagi TP6, tahap penguasaan 6. Okay. Tapi bila awak dapat ceritakan konsep ni, cikgu tak teragak-agak nak bagi TP6 kat awak. Okay, baik. Sekarang cikgu nak buat lagi pembuktiannya. Tadi cikgu kata darat dan bahagi ni sebenarnya perkara yang sama dan tidak berbeza. Bagaimana cikgu nak membuktikannya? Okey, baik. Sekarang darat, kita dah faham darat sebagai apa? Sebagai tambah tambah berulang. Okey, darat sebagai tambah berulang. Jadi kalau cikgu nak buktikan perkaitan antara darat dan bahagi di sini, bahagi juga merupakan perkara yang berulang. Tengok, dia adalah perkara yang berulang. Dia ada pola dia sendiri, ada pattern dia sendiri. Okey, tetapi berbeza dengan darat. Kalau darat kita kata penambahan berulang, di bahagi ialah penolakan berulang. Okay, contoh yang tadi 8 orang tadi 8 orang tadi ahli tadi, kita tadi 8 nak dibahagi dengan 8 nak bahagi dengan 2 ni tadi. Bagaimana yang dikatakan penolakan berulang tu? Awak tengok tengok cikgu bagi di sini Okey, 8 bahagi dengan 2. Okey, maksud katakanlah 8. Okey, 8 bahagi dengan 2 8. Cikgu tolak dengan 2 dulu. Kenapa tolak dengan 2? Sebab dia masuk satu kumpulan. Okey, kita tolak dengan 2 dulu. Tinggal 6 orang. Ada lagi. Kan cikgu kata bahagi kena sama adil, bersifat adil. Mesti bersifat adil. Ada lagi. Tolak lagi dengan 2. Tolak dengan 2 tinggal 4. Pandai. Bagus. Hebat. Bijak. Okey. Kemudian 4 ada lagi. Tak adil kalau kita tak habiskan. Jadi kita tolak lagi dengan 2. 4 tolak 2 tinggal 2. Ada lagi. Tak adil. Sebab ada lagi kan, baki kan. Adil. Yang kita buat bagus. Tolak lagi 2. Sekarang 2 tolak 2. Apa yang tinggal? Pandai. Bagus. Good job everyone. Sifar tinggal. Baik. Sekarang dah tinggal sifar. Bagaimana kita nak tahu jumlah setiap ahli ni? Bagaimana? Pandai. Bagus. Hebat awak. Kita tengok dah berapa kali dah kita tolak. Dah berapa banyak dah kita tolak. Okey, bagus. Pandai awak ni. Okey, kita tengok sini. 1 kali penolakan. Kemudian penolakan yang kedua. Kemudian penolakan yang ketiga. Kemudian penolakan yang keempat. Okey, jadi berdasarkan penolakan ini dapat kita simpulkan bahawa 8 bahagi dengan 2 diagihkan dengan 2, kita dapatlah jawapannya ni 4. 8 bahagi dengan 2 kita akan dapatlah di situ jawapannya 4. 4 tak jadi. Tadi tambah macam apa, untuk darat ditambah. Ini bahagi dia makin berkurang. Okey. Sepatutnya yang penolakan ini dululah kita fahami, sebab tadi diagihkan satu tadi tu. Okey, itulah sebenarnya proses penolakan berulang. Okey, bukan terus dibahagi. Okey, dia daripada penolakan ni, daripada tolak ni lah, disebabkan dia merupakan proses yang terlampau panjang. Proses tolak, kalau 8 tak boleh sikit dia nak tolak. Cuba awak bayangkan kalau 326 nak bahagi dengan 6, nak berapa kali tolak ni, sampai bawah. Kan tak cukup. Jadi ahli matematik mempermudahkannya. Proses penolakan berulang ini melalui isyarat simbol bahagi ni tadi. Okey, boleh itu baru pengenalan dia. Okey, pengenalan nama ni cikgu. Ya, supaya kita faham asas konsep. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi kepada berbagai kaedah bahagi yang cikgu nak kongsikan.
Okey, yang ni tadi tolak tu salah satu cara. Okey, tolak ni tadi salah satu cara. Okey, tolak adalah salah satu cara proses penolakan ataupun proses bahagi. Okey, ni sekarang kita nak pergi kepada yang dah biasa kita belajar di sekolah. Okey, baik, contoh yang cikgu nak beri ni ialah bentuk kaedah yang pertama cikgu nak kongsikan ialah bentuk lazim yang biasa kita gunakan. Ya, faham, awak memang dah pandai, dah tahu dah cikgu. Cikgu ulang lagi supaya kita lebih jelas, fahaman kita lebih mantap. Okey, contohnya ialah 325. Okey, bahagi dengan 5. Okey, yang ini kita dah biasa gunakan. Nak tunjuk saja sebagai pengulangan kepada rakan-rakan kita yang mungkin dia dah terlupa. Okey, 325 bahagi dengan 5. Biasa apa yang kita lakukan ialah 325 kita letakkan di dalam rumah. Letakkan di dalam rumah bahagi dengan 5. Begitu kan? 305 bahagi dengan 5 kita letakkan di dalam rumah. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita menggunakan sifir 5 di sini. Okey, sifir 5 di sini untuk mengenal pasti nilai apa yang perlu diletakkan di atas ni kan. Apa maksud dia sebenarnya yang ni? Okay, ramai orang terkeliru. Cikgu nak betulkan konsep dia dulu ni. Ramai orang kata ni dia kata 3 bahagi dengan 5. Dia sebenarnya asas dia bukan 3 bahagi dengan 5. Sebenarnya 3 ni dia 500. Dia sepatutnya 300 bahagi dengan 5 kan. Sepatutnya tetapi untuk mempermudahkan penyeraan, sebab kalau 300 bahagi dengan 5 lepas tu 2 nak bahagi dengan 5, dia satu-satu asing tu adalah makan masa. Boleh kejap lagi nanti cikgu kalau sempat cikgu akan tunjuk pelbagai kaedah bahagi cara ceraka ni, tapi cikgu nak tunjuk yang ni dulu yang biasa kita gunakan. Sebenarnya cikgu nak betul-betulkan tanggapan. Sebenarnya itu bukan 3 bahagi dengan 5. Itu sebenarnya di nilai tempatnya adalah 100. Okey. Jadi sekarang berapa darab untuk memudahkan penyeraan berapa darab dengan 5 sama dengan 3. Itu yang kita selalu dekat sekolah kita belajar lah. Okey, bila sifar 5 tak adalah cikgu 3. Dia apa yang kita buat? Kita letaklah sifar di sini. Sifar darab 5 sifar. Jadi 3 tolak sifar 3. Kita kata macam mana cikgu tanya. Okey, macam mana nak buat? Cikgu kata okey, turun bawah. Okey. Dah hilang pula dia. Okey, kita kata cikgu terlupa nak simpan dia. Okey, apa? Sifar dia macam mana dia jadi ni? Sekejap ni tengok. Okey. Dia jadikan merah pula. Okey. Okey, sifar darab dengan 5. Okey, sifar. Okey. Okey, 3. So apa kita buat? Turun di sebelah 2 cikgu. Okey, pandai, bagus. Ni jadi 2. Berapa darab 5 sama dengan 32? Tak ada lah cikgu, sifar 5 tak ada 32. Jadi macam mana nak buat? Apa yang kita buat ialah kita kata yang paling hampir dengan 32. Paling hampir dengan 32 kita ada 30. Jadi berapa darab 5 30? 6 cikgu. Okey, 6 darab 5 30. Okey, bagus, pandai. Lepas tu bagaimana kita buat? Kita tolak juga 32 ni tolak dengan 30. 32 tolak 30, 2 tolak sifar 2, 3 tolak 3 sifar. Ada orang kata dia letak titik lah, ada orang kata letak sifar lah. Apalah. Salah, tapi yang cikgu suka ni sebenarnya 3 tolak 3 sebenarnya sifar lah. Sifar dia lebih suka letak begitu. Supaya kita lebih jelas sebenarnya. Kemudian kita pun turunlah 5 ni di sebelah. Okey. Sifar yang di hadapan ni dia ada nilai lah. Sekarang tinggal 25. Jadi berapa darab 5 sama dengan 25? 5. Okey, 5 darab 5 sama dengan 25. Jadi 25 tolak 5 tolak 5 sifar. Ini dah tidak ada nilai baki lagi. Jadi kita simpulkan jawapannya 325 bahagi dengan 5 ialah 65. 65 begitu. Okey, ini kita dah expert dah kan, mahir dah di sekolah kan, betul kan? Okey. Jadi ini kaedah bentuk lazim lah yang biasa yang kita gunakan, yang kita lakukan di sekolah. Okey. Ada lagi kita nak kongsikan 3 kaedah lagi dengan awak ni. Tapi cikgu rasa macam masa kita semakin singkat.
kita buat sedikit ulang kaji lagi. Sekali lagi cikgu tunjukkan bentuk bahagi begini ya. Maksudnya awak nak tahu cara bahagi yang lain, kena tengok episod yang seterusnya nanti. Cikgu bagi contoh satu lagi lah. Masih lagi kaedah bahagi bentuk lazim. Masih lagi kaedah bahagi bentuk lazim ya. Okey, masih lagi kaedah bahagi bentuk lazim. Okey, sebab kita cuma ada 30 minit sahaja bersiaran. Okey, 30 minit sahaja kita bersiaran. Jadi memang tak cukup sebenarnya matematik ni 30 minit. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat ulang kaji dan dapat sedikit maklumat yang cikgu kongsikan dengan awak. Okey, baik. Seterusnya kita cuba bagi nombor yang sedikit besar. Katakan dah 15,000. Okey, 15,424 Okey, bahagi dengan 2. Okey, 15,424 bahagi dengan 2. Jadi kita mesti menggunakan kaedah tadi, bentuk lazim tadi. Jadi kita masukkan saja nombor kita 15,424 bahagi dengan 2. Okey. Okey, 15,424 bahagi dengan 2. Okey, maksud kita menggunakan sifar 2 di sini. Dia sifar 2. Kalau kita tengok sini, 1 mana ada sifar 2 1. Jadi apa yang kita lakukan, nak lebih cepat kita teruslah ambil 15 di sini. Okey, 15 bahagi dengan 2. Tak ada 15 cikgu, yang ada 14. Berapa? 7. Bagus. 7 darab 2 14. Okey. 5 tolak 4 1 cikgu. Betul, pandai, laju dia jawab. Okey, kemudian apa buat? Turun sebelah 4 cikgu. Betul, 4. Sekarang dah jadi berapa? Dah jadi 14. 14 bahagi dengan 2. Tadi. Pandai. Okey, 7 darab 2 14. Okey, sekarang 14 darab 14 jadi sifar. Cikgu dah habis dah cikgu. Okey, letaklah sifar sini. Ada kawan dia lagi satu. Dekat sini tadi cikgu tak letak pun. Cikgu tak letak, tak apa. Okey, letaklah sini sifar. Ini dah jadi 2. Sekarang berapa darab 2 sama dengan 2? Berapa darab 2 sama dengan 2? Bagus, hebat awak. 1 darab 2 2 tolak 2 sifar. Habis cikgu. Ada lagi di sebelah 4 di sini. Jadi berapa darab 2 4? 2 darab 2 4. Jadi 4 tolak 4 sifar. Dah selesai dah cikgu. Okey, dah selesai dah. Jadi jawapannya yang kita akan ambil ialah 7,712. 7,712. Okey, baik. Okey. Right. Okey, boleh boleh. Boleh dah sebab ni dah pernah belajar dah. Kita kesempikan masa. Alamak, baru tahu satu kaedah je. Tak apa, baru tahu satu kaedah pun tak apa. Yang pentingnya di awal permulaan tadi. Yang penting di awal permulaan tadi. Apa dia? Konsep bahagi tu tadi. Konsep bahagi tu cikgu nak kita kuasai dulu, kita fahami dulu konsep bahagi tu dan perkaitannya dengan darab. Okey, nak tahu ada lagi 3 kaedah ni. Ada 3 kaedah lagi cikgu nak kongsikan dengan awak. Okey, di episod yang seterusnya. Boleh? Di mana nak tengok? Di TV Sufi. Okey, TV Sufi Kids, bijak matematik bersama dengan Cikgu Rauf. Jangan lupa saksikan episod yang seterusnya di TV Sufi Kids bersama dengan Cikgu Rauf. #kebahagiaan universal. Okey. Baik, cikgu rasa sekadar di situ saja perkongsian kita pada hari ini. Sekian daripada cikgu. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Mudah-mudahan awak dapat kefahaman hari ini sempat satu kaedah dan satu konsep bahagi itu sendiri. Okey, konsep bahagi itu sendiri. Okey, jangan lupa saksikan episod yang seterusnya. Untuk kita ada 3 kaedah bahagi lagi yang pelbagai, yang susahlah cikgu sekolah nak kongsikan. Dengan Cikgu Rauf, insya-Allah cikgu Rauf kongsikan. Nak tengok kan? Okey, tunggu pada episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.